negara kita yang berada di Arakan, iaitu bangsa Rohingya, umat Islam yang ditindas, yang nyawa mereka tidak ada nilai langsung. Dan alhamdulillah kita ditiba Al-Hijrah, walaupun isu ini masih lagi dan tak habis-habis. Allah kata Allah tiba Hijrah tak habis-habis Rohingya, tak habis Rohingya. Selagi mana belum selesai, selagi mana kita perlu perjuangkan, maka kita akan perjuangkan. Misi kemanusiaan bukan isu bermusim. Baik, kita bersama dengan dua orang tetamu kita, iaitu pertama sekali iaitu Encik Syed Muhammad Irham yang merupakan staf di GPM ataupun Global Peace Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sebelah beliau ialah Tuan Bukhari Nur Safian, Sukarelawan GPM. Assalamualaikum. Baik, untuk Global Peace Malaysia yang akan menghantar sukarelawan meninjau kehidupan masyarakat Rohingya di kamp-kamp pelarian di sepanjang Bangladesh dan juga rumah hasil pemergian di sana. Terlebih dahulu kita melihat kepada geografi di Bangladesh sendiri, yang mana kita boleh tengok di Bangladesh itu sahaja menempatkan lebih kurang 500,000 pelarian Rohingya. 500,000 di tempat yang kami pergi di kawasan Cox's Bazar, itu salah satu buah daerah atau negeri dia, menempatkan lebih 100,000 orang pelarian Rohingya di sana. Jadi kami melihat keadaan ni sangat membimbangkan jugalah. Dan jumlah tu pun dah bermasalah. Jumlah tu pun dah kita tengok semakin meningkat tahun demi tahun. Jadi penempatan mereka macam mana? Di 600,000 tu macam mana? Dia ada kamp pelarian yang besar macam di Kutub Kalong. Di situ ada sekitar 50,000 lebih lah. Hingga boleh mencecah 60,000. Selain itu dia ada juga kamp-kamp pelarian yang tak berdaftar dengan UNHCR. Dia merata lah di sekitar Cox's Bazar tu. Ada yang di kampung, di kawasan betul-betul di kawasan sepadan. Jadi kat situ ada yang dalam 1,000 lebih, ada yang 7,000 lebih, ada yang 5,000 lebih. Jadi berselerakan. Secara umum keadaan di kamp pelarian macam mana? Secara umum yang kami dapat lihat, pertama di Kutub Balong, di situ ada kamp pelarian yang berdaftar di bawah United Nations. Kat situ kalau kita lihat keadaan sesak. Ada 50,000 lebih orang. Dia macam kawasan rumah dia macam kawasan setinggan kita, tapi lagi daif. Rumah-rumah dibina dengan menggunakan atap rumbia, kadang-kadang dah ada pokok dibalut dengan kanvas. Sistem pembaritan tak kurang, tak ada teruk. Kalau banjir, memang banjir lah. Dan sistem macam tandas pun teruk. Jadi kadang-kadang kat lorong-lorong sebab jalan tu, kat situ lah diorang membuang apa semua. Jadi dari segi kesihatan pun terjejas. Peluang air bersih pun kita ada beberapa NGO sebelum ni banyak buat tube well untuk kebekalan air bersih, tapi untuk tampung 50,000 lebih tu memang tak cukup. Berbanding dengan keadaan kamp pelarian di bahagian kampung, mereka lagi mudah lah sebab dia ada tanah, boleh bercucuk tanam, boleh tangkap ikan mudah lah. Ada yang di tepi laut tu boleh tangkap ikan. Berbanding di Kutub Kalong tu dia terhad pergerakan orang. Jika daripada GPM sendiri kan, dah berapa lama dah terlibat dalam membantu Rohingya ni, dan apa yang telah diberikan selain daripada membantu untuk hasil air dan sebagainya? GPM sudah menangani isu Rohingya ni dalam sejak tahun 1992 lagi, 1992, yang mana di bawah kendalian Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman yang merupakan pengurusi tetap untuk ABIM ketika itu. Jadi dan berterusan sehingga sekarang. Dan yang terbaru mungkin tahun 2012 kami pernah menghantar melalui Bangladesh juga lah untuk bahagian makanan. Jadi kita nak tengok macam mana the bigger picture of the Rohingya themselves. Jadi bila kami dah pergi sendiri ke lapangan, kita boleh tengok sejauh mana kawasan tu, adakah benar dengan kita pergi sendiri dengan kita tengok dengan internet, apa semua memang berbeza. Bila kita dah pergi on ground, kita tengok tempat tu memang sangat lain daripada yang kita tengok. Dia lagi daif ke ataupun ingat sama dia lupa? Lagi daif. Dan
Dan selain pada program-program bantuan makanan seperti untuk iftar, Idul Adha dan Kurban, kami juga ada buat program-program seperti dengan kerjasama ABIM, program Citizenship for Rohingya. Dia program ni kempen untuk mendesak kerajaan Burma untuk mengiktiraf orang Rohingya ni sebagai rakyat Burma. Masalah dia adalah kerajaan Burma cakap dia bukan rakyat orang, dia penatah haram daripada Bangladesh cakap tak, dia memang orang Rohingya memang dah duduk di situ dan memang orang Rohingya dah berada di Burma. Jadi dia dipanggil stateless people lah. Tak ada kerajaan mana-mana, itu yang menyukarkan lagi bantuan tak diberi kepada mereka. Adakah ini adakah ini satu usaha yang dilihat ialah nak mendesak kerajaan untuk memberikan citizenship kepada bangsa Rohingya? Sejauh mana keberkesanan, sebab GPM adalah sebuah NGO, dan adakah mereka mendengar suara GPM? Pertama sekali, GPM fokus dia lebih kepada bantuan kemanusiaan. Itu memang pendidikan kita lah. Tapi kita ada buat kerjasama dengan ABIM. ABIM ni lebih pada badan pendesak lah. Impak dia dalam 2012 tak silap saya, kalau mungkin boleh betulkan nantilah, kerajaan Burma ada mempertimbangkan untuk memberi kerakyatan, tapi benda tu masih lagi ditangguh-tangguh. Peristiwa mana isu ni tak pada selesaikan dalam masa seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, dia makan masa lah. Isu berterusan. Yang untuk rekod memangnya orang Rohingya tu memang bergenerasi di sana. Sampaikan di Bangladesh tu dah hampir 2 generasi hingga ke 3 generasi yang tak selesai lagi. Mereka menetap di sana. Jadi berarti isu sepatutnya mereka bukan rakyat. Sepatutnya macam itu. Kalau dah bergenerasi, dia berkurun, dah bertapar di sana, dah ada komuniti, populasi dan masyarakat sendiri, masakan kita tak dapat kerajaan yang tetap. Maksudnya bukan isu baru, sebenarnya benda ni dah lama dan sepatutnya boleh dapat lah kan. Dia memang ada, sudah lebih pada ratusan tahun orang kat sana masalah dia, tapi kerajaan Burma tak iktiraf. Pertamanya mungkin dari segi kaum lah, sebab yang Burma, Rakhine kebanyakannya lebih mirip pada China dan mereka lebih mirip pada orang-orang di Bangladesh. Yang dia mengatakan, oh ini bukan orang Burma, ni orang Bangladesh. Tapi tak, memang mereka pasalnya di situ. Okey, balik tentang misi GPM yang menghantar sukarelawan ke kem-kem pelarian baru-baru ni di Bangladesh semua tu, adakah misi itu pada bulan Ramadan? Sebelum Ramadan. Okey, jadi melihat bagaimana keadaan mereka untuk menghadapi Ramadan, apakah antara bantuan yang telah GPM berikan untuk mereka sepanjang bulan Ramadan? Untuk rekod, kami telah menghantar 200 bantuan makanan asasi, termasuklah beras, kentang, garam, gula, tepung atar, dan makanan ruji untuk diorang lah. Jadi bila mana kita tengok macam tu, sedikit sebanyak kita boleh dengarkan untuk mereka menghadapi bulan Ramadan ni. Kita tengok kebanyakan orang Rohingya di Bangladesh, mereka satu tak dapat pekerjaan yang tetap untuk berniaga, satu. Kemudian mereka hanya banyaknya menerima daripada sumbangan daripada luar. Jadi itu macam kami mengambil inisiatif untuk hantar makanan. Jadi dalam keadaan begini, kita yakin percaya yang sumbangan bantuan tu dia bersifat makan habis tapi ada segi jangka masa panjang. Apa perancangan Global Peace Malaysia dalam membantu bangsa Rohingya ini? Mungkin apatah lagi kita nak mendapatkan satu wave, satu gelombang besar mungkin daripada kerajaan Malaysia terutama sekali dalam mendesak kerajaan di sana. Yang kami buat masa terdekat ni, dikira antara jangka masa panjang dan jangka masa pendek juga lah. Kita memang sekarang dalam proses untuk mengumpulkan dana dalam RM500,000 Malaysia. Ini bukannya untuk makanan, tapi kita lebih menumpukan pada seperti infrastruktur, sanitation. Kita nak bina tandas, nak bangunkan balik masjid-masjid yang telah uzur, sekolah-sekolah yang telah uzur. Sebab kita fikir kalau kita bagi bantuan makanan sampai situ saja, tapi kita bangun kembali, contohnya seperti sekolah. Sebab sekolah terlalu uzur, pelajar yang boleh bersekolah sedikit. Kita banyakkan lagi, mungkin diorang
lagi senang untuk berdikari. Dan lepas tu akan berkhidmat semula. Ya, dan kita juga bercadang untuk menumbuhkan satu pusat kemahiran vocational di sana untuk menghantar mengajar mereka apa-apa kemahiran yang untuk mereka boleh survive. Jadi itu rancangan kita lah. Teach them how to fish. Ya. Dan juga para penonton boleh untuk memberikan bantuan untuk turut membantu, boleh dapatkan nombor akaun di skrin Ya, Jadi betul. biar telah kami paparkan insyaAllah. Pastikan anda merupakan sebahagian daripada 500,000 yang mereka sasarkan. InsyaAllah para penonton, kita bulan Ramadan ini kita lipat kali gandakan. Bagi yang dah menyumbang, gandakan sumbangan. Bagi yang belum menyumbang, inilah masanya terus dapatkan melalui, salurkan bantuan anda melalui maklumat yang tertera di kaca televisyen Selama anda. ini bulan Ramadan Allah akan gandakan Betul. pahala kita insyaAllah. InsyaAllah. Jadi, tuan berdua terima kasih banyak kerana sudi bersama kami hari ini. All the best dan syabas atas perjuangan ini. Kami habis beringat. Barakallah fikum insyaAllah. Mungkin ada satu pesanan sikit sebab ada juga rakan-rakan kami di Ronya sana. Dia juga mengatakan kamu boleh bagi kami makanan tapi habis di situ saja. Ya, betul. Ajar kami berdikari. Memang itu yang diorang nak. Ajar berdikari. Jadi memang kita harap sangat supaya kita tahu rakyat Malaysia memang murah, jadi kita sama-sama. Kami hanya sebagai medium saja. Sampai tak amanah rakyat Malaysia untuk bantu diorang. Jadi sama-sama boleh menyumbanglah untuk saudara kita di sana. Ya, baik. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kami Kata-kata ucapkan. yang cukup bagus dari sahabat kita di sana, berkenakan ilmu dan pengalaman dari kita, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sampaikan, kita akan bina platform untuk mereka membina kemahiran dan supaya lepas ni mereka boleh berdikari insyaAllah. Okey, baru